Dah pakai macam ni kan nak menari dia kita lagi. Okey. Boleh dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah ma taufiqi wa la intisamiya illa billah. Wa alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib hasbiyallah wa ni'mal wakil. Rabbana afri' alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna ala qaumil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bi lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tama-tama sekali syukur kita. Banyak-banyak kita boleh istiqamah dengan kitab Mustalah Hadis ni. Walaupun kitab ni agak rumit, agak susah, Ustaz tak boleh nak terjemah dekat hampa macam macam mustalah hadis ni lah, bukan macam ni lah, ni hadis ni susah. Ustaz bagi senang. Nampak tak? Ustaz kena baca dan menyenangkan. Kan? Dia berdoakanlah mudah-mudahan ianya senang untuk hampa. Hari ni kita sambung muka surat 41. Daripada muka surat 1 sampai 40 semua kita dah ambil dah. Faham macam mana pun tak apa, pangguk sudah, faham lah. Pada semua ilmu tu dah kita lalui dah. Kita mengaji tentang muqaddimah, dia kenal dia semua. Dia kenal hadis ni. Kenal hadis ni. Muka surat 41 yang kelima. Hari ini kita masuk yang kelima. Dia kata kat sini hukum hadis sahih. Hukum hadis tu sahih, macam mana kedudukan hukum dia. Macam satu hukum hadis tu sahih. Lepas tu kita jumpa pula hadis ni dhaif. Kita pula jumpa hadis ni tak tahu ke mana punca dia. Apa hukum bila jumpa hadis sahih, tiba-tiba kita pergi raba yang lain, kita tak ambil dia. Dia dah cakap bab ni. Hukum dia kata hadis sahih wajib diamalkan. Kalau kita mengaji mustalah hadis, semua hadis yang sahih yang kita tahu kata khabar berita tu datang daripada Nabi, perlu terus kita amalkan. Kalau kita tahu tentang kedudukan tu, itu hadis sahih, maka dia kata tuan kitab di sini wajib diamalkan, wajib digunakan, wajib dipakai segi istinbat, segi hukum. Dia kata hadis, dia kata sesuai dengan ijma', bersepakat di kalangan ahlu hadis. Semua di kalangan ijma' sepakat di kalangan ulama-ulama hadis, tidak berkecuali yang mengatakan bila jumpa hadis sahih, hang terus kena beramal dengan hadis sahih ni. Hang kena tinggal semua benda-benda yang dhaif ni, semua kena, nampak tak, kena tinggal. Itu cara dia. Pasal tu kita kalau boleh tentang kita nak menghadap dengan Allah Ta'ala ni, salah satu amal ibadat kita muqaddimah dengan Allah Ta'ala ialah semayang. Bagi wuduk semua elok semua. Yang wuduk tu daripada A sampai Z, wuduk kita semua dengan hadis-hadis yang sahih. Daripada A sampai Z semua hadis-hadis yang sahih. Kita rasa lega. Kecuali kita tak reti tu lain cerita. Tapi bila mana kita belajar, tujuan kita belajar tentang kedudukan hadis ni. Dengan arti kata, aku kena beramal semua tentang wuduk aku dengan hadis yang sahih. Walaupun berlambak ada hadis-hadis yang dhaif. Nampak tak? Contohnya hadis yang sahih lagi jelas. Bukhari, Muslim sepakat mengatakan basuh kepala, start daripada sini. Dia pergi ke belakang, dia patah balik. Dia patah balik dengan sekali ya. Lepas patah balik dia pegang telinga terus. Lepas tu dia sapu. Kan? Kita dah tahu dah kepala dengan ni sekaligus. Dan ulama' duk cerita kat kita. Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Zaid, kita nak baca tentang macam mana Sayyidina Ali bagi tahu, wallahi sepanjang hidup aku tengok Nabi daripada kecil sebelum aku masuk Islam sampai hari ini. Sampai Nabi lantik aku jadi qadi atau aku menghukumkan fatwa di Yaman pada masa tu, yang aku tahulah wuduk Nabi basuh kepala ni sapu sekali je. Aku tak tahu langsung basuh kepala passion ni. Aku tak tahu. Itu siapa kata? Sayyidina Ali kata. Bila kita tahu kata dua keadaan tu, Sayyidina Ali berani sebut dengan mulut lidah dia dalam kitab kita duk mengaji kitab Bulughul Maram.
Direct dia bagi tahu, inilah hadis. Dan bersepakat di kalangan ulama-ulama hadis mengatakan inilah cara basuh kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sahih. Maka yang itulah kita beramal. Tapi kalau orang yang tak reti, tak buat macam mana, dia tak tahu. Dia berpegang apa benda yang dia tahu. Dia tahu apa dia? Dia tahu 3 kali kena sengit sikit, nampak tak? Tak apa. Sedangkan Nabi keseluruhannya, itulah tujuan kita mengaji, nampak tak? Jangan kita mengaji sekadar semangat. Mengaji semangat tak ke mana, tengok balik-balik. Nampak tak? Semangat, semua tahu hukum. Kita dah mengaji bab hukum hakam, dalam masa yang sama kita tak mengaji formula, kaedah hadis ni macam mana. Pun tak boleh juga bila kita mengaji tentang ilmu ni, macam tu nah. Rupa-rupanya kalau tahu hadis yang sahih ni, wajib kita kena beramal. Ya, yang tu hadis yang tak kuat. Nampak tak? Satu hadis yang memang confirm sahih dia, memang ulama kata mulut lidah tu, hukum tu, fatwa tu datang daripada Rasulullah. Semua kita nak mengaji, kita nak dengar daripada wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Apa benda yang keluar daripada mulut Nabi itu wahyu. Aku nak tahu macam mana Allah suka, macam mana Allah suka yang Nabi buat, yang Allah suka tu yang Nabi buat, yang tu aku nak buat. Selain daripada tu, kalau kita orang yang reti, kita tahu yang ni betul, ni tak betul, maka kita kata tak boleh, kita kena ikut mazhab kita. Bagus ikut mazhab, tak salah. Nak ikut mazhab jadikan macam Imam Nawawi. Berkat kita tengok Imam Nawawi ni Allah bagi keberkatan. Umur 43 tahun, muda dia meninggal dah. Semua usia muda dia, 25 tahun umur dia, dah jadi cemerlang, gemilang sampai tak terbilang-bilang. Dia pegang ummah, dia boleh selesai masalah manusia. Pasal tu kalau kita buat kerja ikhlas, senang benda tu. Kalau kita buat kerja bukan kerana Allah, dia lambat dakwah kita. Imam-imam dulu mereka buat, mereka nampak Allah, mereka tulis kat karangan pun Allah, mereka buat buku pun kerana Allah. Pasal tu buku mereka tak perlu nak promote, automatik orang beli. Tak berhenti-berhenti Imam Nawawi yang buku tobat. Buku kita sekali saja karang, nak jual tak laku, karang pula tak laku. Ada sebab dan musabab. Ada something wrong. Buku mereka sampai kali ni Imam Bukhari yang buku, orang nak beli. Buku kita orang dia beli tak mahu dah. Why? Ada something you right, something wrong. Mungkin nak buat tulis tu ada link, ada perasaan something, you know, something kadang-kadang nak menunjuk ke, nak tunjuk action ke, nak tunjuk muka aku yang tulis buku ni, nak tunjuk ada faham. Semua benda tu ada sikit zarah benda tu, aku dapatlah duit sikit berbuku aku. Semua benda tu yang melambatkan proses dakwah kita lambat. Imam Nawawi umur 43 tahun sampai ke hari ni buku dia orang duk baca tak habis-habis. Macam-macam dia kata baca. Salah satunya Arba'in Nawawi kan. Semua orang duk baca, beberapa tempat, madrasah, sekolah semua baca. Sebab apa? Allah nak bagi tahu innamal a'mal binniyat. Semua bergantung dengan niat yang ikhlas. Pasal tu semua ustaz boleh baca ilmu hadis. Semua orang, terutamanya orang yang paling esok ni, yang Nabi SAW kata, hang jangan mai kat aku, hang jangan mai kat aku, hang jangan makan telaga, hang jangan ambil telaga kausar aku. Hang tahu hadis aku, hang tahu semua, tapi hang guna hadis aku ni untuk kepentingan diri hang, untuk keduniaan. Yusibuha. Tapi berat tu. Nampak dalam hadis innamal a'mal binniyat. Kalau hang nak berdunia, aku bagi. Nukti harsa dunia. Hang nak habuan dunia, aku bagi. Ni kita takut. Nampak tak, kita takut. Pasal tu kita tengok ulama-ulama dulu memang mereka hidup kerana Allah. Pasal tu hampa hidup mengaji ni berdoa banyak-banyak. Yang mengajar ni ada sikit lillahi ta'ala, okey. Kalau lillahi ta'ala tak ada, banyak susah. Nampak tak, ni kuliah capital clean, ni kuliah kena cedok lah sikit. Kadang-kadang live sampai ke sana gambar capital clean, nampak tak, dia bukan faham. Bila dia masuk, oh ni geng aku, dia masuk. Ada orang macam tu, dia tengok, oh ini geng aku. Nampak tak, geng mamak, demo mamak, nampak tak kan. Dia Melayu, contoh, jangan contoh. Ada kita masuk semua kan, kita pakai kata rakyat. Apa kita harapan saya? Oleh sebab tu, ya Allah, ya Tuhan. Oleh sebab tu, ya Allah, Tuhan. Pasal tu Ustaz cakap ni pun nampak kena berdoa. Biar kita berkuliah pun sekalipun, biar kita celoteh dalam kuliah sekalipun, namun kita nak tanam dekat anak murid kita biar minat mengaji. Minat mengaji ni, biar minat mengaji ada dulu. Tapi terlalu sangat kita mengajak dengan orang awam kita baca, dia mengantuk. Pasal hampa ni semua beli buku, contoh example.
For the example. Nampak tak, bila hampa semua dah ada buku aku jadi lem. Bila hampa tak ada buku, mulalah aku pun start lah. Contoh tak kata pun, cuma cerita nampak tak. Buku beli kat hampa ni kat 40 ke 45 buku beli. 45 buku buat main beli penjual ni sampai habis. Satu pun aku tak tengok. Allah, itu kelebihan hari ni orang mengaji. Biar dia dengar daripada ustaz dia balik-balik dia buat rujukan. Kita tanya mana buku? Buku letak rumah, rujuk ustaz. Hari ni kita tengok mana. Hari ni ya Allah, dahsyat ulama-ulama hari ni daripada dahsyat pada Imam Bukhari. Imam Bukhari taman Nabi pun dia letak, aku sebagai student talabul ilmi bila wudu kan, bila wudu kal musalla talabul ilmi bila qalam, talabul ilmi bila qalam kal musalli bila wudu. Yang tu tak diterjemah. Pada talabul ilmi bila qalam, terjemah bila kesian. Talabul ilmi bila qalam, orang nak mengaji ni tak ada pen, ibarat macam semayang tanpa wudu. Ulama kata pada kan hari ni punya zaman kita bukan nak katakan bang, kalau berasa sekali pun berdosa berasa tu nak bagi berdebu, bagi berasa. Oh, nak bagi berasa supaya boleh main lagi sekali, main lagi. Mampu ya Allah Tuhan pada. Oleh sebab tu maka tuan kitab ni kata, satu-satu benda hadis tu sahih wajib diamalkan hadisnya sesuai dengan ijma'. Bersepakat di kalangan ulama hadis semua sepakat. Begitu pula dia kata menurut alul usul. Semua ulama usul dan ulama fuqaha, ulama fiqh pun setuju. Ulama fiqh kata kalau satu pendapat ada sahih, ada dhaif, ada yang tak kuat, ambillah yang paling kuat sekali. Kami pun tak suruh orang ikut kami berbabi buta. Yang mana betul ambil. Pasal tu Imam Syafi'i kata iza sahal hadisi fawal madhabi. Kalau benda yang aku cakap tu sahih, itulah mazhab aku. Kalau satu benda yang aku cakap tu kadang-kadang tak betul, pelempak dia, ganti. Yang sahih itulah mazhab aku. Yang sahih itulah cara aku. Yang tak betul itu semua letak sebelah. Turun wahyu bukan dekat aku, turun wahyu dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengaji tentang sampai kita dapat bertemu dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua imam dia tak suruh esok ni kalau mati, esok ni kalau kita mati, kita nak tak tolong Syafi'i, aku ikut hang. Syafi'i kata aku tak suruh hang ikut aku. Aku suruh hang ikut Nabi Muhammad SAW. Yang nak bagi syafaat dekat hang, yang membolehkan hang minum telaga Kausar, dihidup di dunia begitu ta'assub sangat-sangat, begitu sayang cinta dengan Nabi, yang tu habuan hang boleh minum telaga Kausar. Betapa rugi itu utamanya Nabi kata orang yang belajar, tapi esok ni telaga Kausar bukan habuan untuk diri dia. Kita yang hidup di dunia ni, ustaz nak duduk di dunia pun tak mungkin 10 tahun, ustaz Adlim mungkin 8 tahun, nampak tak? Nampak tak? Tak tahu siapa nak semayang mayat siapa, tak tahu. Nampak kan? Oleh sebab tu kami semua tak lama. Tak lama ya Allah, tak lama. Oleh sebab tu masa yang Tuhan bagi ni sangat berjalan. Kita nak kata tunggu nak raya, dah raya dah. Nak puasa dah habis dah puasa. Kita tunggu pula lagi berapa bulan? Lebih kurang 7-8 bulan lagi nak masuk pula, nak main pula. Rejab start dah. Start sangat. Balik-balik mai jadi 6 bulan. Balik orang daripada Mekah dah. Habis dah. Dah masuk Muharram dah. Masuk Muharram start jalan. Habis. Balik haji start lah. Tengok masa berjalan start. Kalau kita orang yang beriman ni Allah pasal tu Allah SWT kata apa? Ibnu Katsir kata orang beriman ni ambil letak satu surah dekat dia pun dah mencukupi dah. Wal asr. Kan? Wal asri innal, kan ambil ayat tu wal asr. Ambil ayat tu dekat dia dan memadahi, cukup dekat dia. Orang yang ada beriman ni masa dia cantik. Waktu dia kalau janji cantik, dia main elok, tersusun. Betul tak Kudin? Semua cantik dia susun. Dia susun elok edok dia, nampak tak? Kalau tak beriman ni tak upayalah. Tak upaya pada. Maka dia tuan kita kata lagi, hadis yang sahih ini dia kata bisa dijadikan hujah. Kita nak bercakap dengan orang nak jadikan hadis hujah ni, tolong buat main satu hadis yang sahih. Tengok ni. Pasal tu ulama dulu kan kalau dia cakap tentang hadis dia boleh tiap banyak. Ustaz mengaji dengan Ustaz Syekh Subhi, seorang ulama subhanallah. Ustaz mengaji tapi memang dalam universiti nampak jumpa macam tu saja dengan dia. Kadang setengah jam berapa saat dengan dia.
Tapi subhanallah, bila berlaku perang, Allah bagi dekat ustaz duduk dalam rumah dia. Hall dia tu bukan nampak hall, tak nampak dinding, nampak kitab, semua kitab. Kita kata, ya Allah. Saat ni dia panggil budak dia, khabat tangga naik atas tu buat turun, khabat tangga naik ni buat turun. Dia letak semua. Lepas sebelum subuh dia baca satu hadis. Satu hadis dia beletak, dia sambung dengan satu hadis tu. Dia beletak pula lepas subuh. Lepas subuh pula dia beletak sama dengan satu hadis. Rupanya memang ciri ulama ni kaki beletak. Nampak tak? Kalau nampak kutuk orang duk beletak, berdosa. Ustaz jumpa semua, ya Allah Tuhan, daripada duduk mengaji dengan pondok Lanai dulu, ustaz ni Ustaz Osman apa semua tu dah meninggal dah. Tu sudah dah meninggal. Mudah-mudahan Allah bagi berkat dekat dia. Dia salah seorang ustaz yang bersungguh-sungguh nak tengok ustaz mengaji. Ustaz duduk di Masria, setiap kali dia nak mengajak nahu dengan sorab, dia nanti bawa ustaz duduk di belakang naik motor dengan motor dia boleh kata sakit duk kat pungkok. Aduh, sakit. Bayangkan daripada Bukit Mentajan nak pergi Pondok Lanai, jauh tau. Dia duduk bukpi je, dia bukpi tak ni nak macam tu. Dia nak dengan dia pegang, nak pegang dia malu. Pasal saya ustaz, dulu ustaz kita malu nak sentuh kat dia satu, kita bila break nak kena badan kita malu. Dulu kita malu sangat-sangat dengan ustaz, bila kita tengok kita malu. Lah ni mereka pun tak tahu lah. Popai walaupun ustaz macam mana pun dia ustaz aku. Kita malu. Nampak tak? Dia pun, yalah dulu ada ketokohan ustaz tu pun ada, dia pun tak kalang kabut, dia tak ambil semua mimpi bagi korang semua contoh. Ya Allah, Allahu Akbar kabir, dialah bagi semangat dekat ustaz. Walaupun dia fahaman dia memang Asy'ariyah dengan Maturidiyah begitu kuat, tapi akhlak dia, penampilan dia, semangat dia, Allah tak lupa lah. Dia bawa pergi duduk mengaji. Malam ustaz balik, sampai jumpa dengan mudir kita, jangan bawa dia tak bagi dia ambil SPM dulu, jangan masa duduk SPM ustaz punya gila nak ngaji pondok. Orang duduk mengaji ni macam mana pun ustaz pergi dengar, nak duduk di atas tu. Nampak tak? Kita pun teringin lah duduk di atas tu. Tubana ilallah, tubana ilallah. Dulu apa benda tu benar tak tahu, tapi orang buat lagu nak menangis, kita pun tubana ilallah. Aku buat drama macam tu. Masa tak tahu apa pun. Nampak di pondok kan, sebelum 15 minit kan nak masuk waktu, kita duk kena tu. Dia bagi semangat. Dia bagi kita semangat. Alhamdulillah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rupa-rupanya ustaz punya tok guru ni daripada dulu sampailah akhir semua kaki beletak. Kaki beletak. Lagi orang yang duk mengaji contohnya di Baghdad. Di Baghdad dia Syekh Abdul Karim Mudarris. Syekh Abdul Karim Mudarris ni orang panggil dia Imam Syafi'i akhir zaman. Ramai orang mengaji dengan dia hari ni duk ada dekat Dewan Parlimen. Berkat dia. Ustaz nampak barakah yang ada kat diri dia. Berkat Syekh Abdul Karim dari semua yang duk ada kat hari ni kat Malaysia, anak murid dia duk ada kat Malaysia ramai. Tapi balik-balik semua jadi keberkatan Syekh. Tapi dia selalu nasihat kat kami, ampamai jauh-jauh, jangan duk tidur sangat. Ingat orang Malaysia duk tunggu hampa. Dia beletak dengan kami. Kadang-kadang kami masuk kelas lewat, macam ni hampa nak jadi da'i, macam ni hampa nak jadi. Dia beletak kat kami, Allah, dia beletak semua beletak tu. Kita tengok macam mana dia beletak, macam tu pula aku beletak kat hamba. Turun pada ya Allah, tok guru kita punya disiplin, terutama disiplin tentang kehidupan. Dia bagi kehidupan yang cantik. Terutamanya ustaz jumpa dengan tok guru terlalu disiplin tentang waktu sembahyang, tentang makan minum, tentang kehidupan, tentang pakaian bagi jadi elok. Jangan sama sekali badan berbau, jangan. Kita ni dia jaga mulut kalau boleh, dia terlalu jaga. Kami pun ya Allah Tuhan kan nak pergi ada mampus semua penuh ke tak, kalau sejuk mandilah ya Allah. Saat ni dia tengok pakai, saat ni pakai krim kot sini, dia ajak semua pakai. Nampak dia nak penampilan sebagai seorang da'i yang berjaya. Dia kata Rasulullah, hampa tengok Rasulullah macam mana. Pasal tu Imam Malik setiap kali kalau dia nak baca satu hadis, dia tak pernah tidur menerak. Kita lemah ustaz, kadang-kadang dengan baju pagoda tu dia macam tu. Kita tahu kita lemah. Tapi Imam Malik, ni mazhab Imam Malik ke depan. Imam Malik dia nak baca satu hadis, dia nanti ambil wudu, dia sembahyang sunat,
Dia letak macam ni, dia pakai elok-elok semua. Imam Malik pakaian dia cantik. Dia satu imam yang pakai terlalu cantik. Dia pakai, dia nak baca. Dia kata, ya Allah, ni duk baca hadis Nabi macam nak sembang dengan Nabi. Aku nak cakap pasal Nabi ni. Itu Imam Malik. Ya Allah. Pasal tu kadang-kadang kita nak mengajak tentang ilmu hadis ni, kita rasa malu sangat-sangat. Pasal kita tengok peribadi manusia yang paling tegas sangat-sangat dalam ilmu Islam ni, ulama hadis. Memang particular, menala sangat-sangat. Sangat-sangat tegas ni ulama hadis. Kalau kita pergi di Pakistan, ni Ustaz nak pergi 30, 31, satu hari bulan. Rombongan kami nak pergi di Kelantan. Salah seorang nak jumpa dengan dia boleh katakan tu guru Ustaz suka dengan dia, idola Ustaz mula-mula adalah Ustaz Maulana Sya'ari. Kan? Teringin nak makan nasi nasi paloh Afghanistan yang begitu lama aku tinggalkan. Dia nak masak. Kerana dia nak masak, Ustaz aku nak lari pergi. Badak kita nak jumpa dengan dia. Kita tengok macam tegas ulama-ulama hadis ni. Ulama-ulama hadis tegas sangat-sangatlah, dan ulama hadis terlalu disiplin dalam hidup. Dia pendirian dia Allahu Akbar kabirah. Pasal tu di kalangan ulama hadis, dia kata apa? Ada hadis yang sahih ni yang dikata bisah maksudnya boleh. Ulama hadis kata ada yang sahih ni dijadikan hujah. Hujah apa dia? Hujah agama, syariat. Hadis yang sahih dijadikan dalil hujah untuk syariat. Seorang Muslim tidak dibiarkan meninggalkan pengamatannya hadis yang sahih. Seorang Muslim, dia tak boleh terlepas hidup dia daripada beramal dengan hadis yang sahih. Kalau satu hadis yang sahih, usaha, ikhtiar kalau boleh beramal dengan hadis yang sahih. Ini hukum berkenaan dengan hadis yang sahih. Habis bab tu, bab yang ke-6. Maksud dia kata maksud kenyataan hadis ini sahih dan hadis itu tidak sahih. Nak dikata sini. Apa maksud sini? Hadis ini sahih, hadis ini tak sahih. Apa maksud dia? Dia terang. A, B dia terang. A pertama. Yang dimaksudkan dengan kenyataan hadis yang sahih, hadis ini sahih kerana 5 syarat yang di atas telah dipenuhi. 5 tu tak payah Ustaz ulang kat 2 bulan berbuih mulut dah. Nampak tak? Berbuih mulut dia ulang dekat 5 betul tak? 5 tu dia ajak berkali-kali dah. Sanad dia bersambung lah, tengok dia ni adil lah, dia hafalan dia bagus lah, semua tu saya tak ulang dah kat apa. Dengan arti kata yang dimaksudkan dengan hadis yang sahih, hadis yang sahih ialah dikata 5 syarat di atas telah dipenuhi. 5 syarat telah dipenuhi. Okey, 5 syarat telah dipenuhi. Apa 5 syarat tu? Tu kadang-kadang bila kita mengaji macam ni, senang Ustaz cakap dengan apa? Bila kita buat rakaman, orang dia kata, cakaplah Ustaz, cakaplah pada 5. Mai aku nak cakap gambar. Pasal yang duk dengar di luar tu dah. Cakap Ustaz apa ada 5 tu? Nampak? 5 yang pertama kita dah ambil dah. Muka surat 39, kan? Betul tak? Nampak tak? Apa-apa Ustaz serahkan ilmu ni, kalau Ustaz tak ada, serahkan kepada ulama Fathul Bari. Apa nama? Fathul Bari, sebut Fathul. Ada banyak Fathul Bari, ni Fathul Bari yang betul. Kemana kita serah pada Fathul Bari. Dia ikut gelar Ustaz, dia tak pernah ponteng. Yang pertama sekali, yang kelima tu sanad dia bersambung. An fulan, dia tak boleh terpisah. Nampak tak? Sanad yang bersambung. Maksud dia kata kat sini, setiap rawi dia kata mengambil hadis bersambung. Yang tu dah Ustaz terang panjang lebar masalah sanad bersambung. Yang kedua, dia ni adil. Nampak tak? Dia ni apa nama? Adil, maksud adil kan? Iaitu adil dia kata kat sini seorang Muslim, dia balik, dia berakal, dia tidak ada fasik, dia tak rosakkan amalan dia, tidak buruk tingkah laku dia. Macam Ustaz ambil daripada Ustaz hadis, langsung tak boleh pakai. Ni tak ada. Yang nombor 2 ni semua mengarut. Nampak tak? Kadang-kadang panggil kita kena elok. Orang mengaji hadis tu panggil dia kena elok. Dia tak boleh lok-lak sangat. Ni semua bukan. Ni saja baca je. Dia faham? Ulama hadis cermat. Dia cakap, dia cermat. Ni semua saja baca saja. Dia faham tu? Seriau nak baca dengan nama-nama daripada Allah. Yang ketiga, dia kata apa nama? Dhabit, maksud dia hafalan dia cukup bagus. Hafalan ingatan dia kuat.
Yang ketiga, ingatan dia kuat. Tidak ada syaz, maksud dia ni tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang lebih siqah. Kan? Kita dah ambil kan? Maksud dia tidak ada syaz. Dia tidak berlawan dengan hadis-hadis yang lebih kuat. Yang kelima, dia kata tidak ada illah, tidak ada cacat lah. Tidak ada unsur ma'lul. Hadis ni memang ma'lul ni tidak jelas. Hadis ni clear, hadis yang sahih datang clear. Bila 5 syarat ni ada, maka kita kata ini adalah hadis yang sahih. Nampak tak? Tajuk dia yang ke-6 ni dia kata, maksud kita kata ini hadis sahih, kena ambil. Ini hadis dhaif, kena tolak. Apa maksud dia? Dia bagi tahu. Kalau ada 5 syarat ni pada hadis tu, itu adalah hadis yang sahih yang kita kena terima. Kalau salah satu syarat tu tak ada, itu hadis yang lemah, dia bukan sahih. Tu nampak tak? Yang dia kata kat sini, tambah lagi. Namun bukan berarti batasan sahih itu harga mati. Dia kata ni bahasa dia lah. Kerana dia kata pada orang-orang yang siqah juga dia kata dimungkinkan adanya kekeliruan ataupun lupa. Kadang-kadang orang tu siqah, dia riwayatkan hadis, kemungkinan dia lupa, kemungkinan itu yang dia bila hilang, walaupun dia siqah, hilang sikap penghafalan yang tak berkuat, dia tidak kategorikan hadis yang sahih lagi. Yang penting 5 syarat tu ada. 5 syarat tu ada. Yang kedua, yang dimaksudkan dengan kenyataan di sini, hadis ini tidak sahih. Kalau dia kata hadis ini tidak sahih kerana tidak kesempurnaan 5 syarat. Bila tak ada 5 syarat itu, dia kata baik, dia kata sebahagian, atau dia tak ada 5 syarat. 5 tu salah satu tak ada. Salah satu tak ada. Yang pertama sekali yang tak ada kadang sanad dia penuh terputus. Lain semua okey, tak boleh pakai juga. Namun dia kata bukan bererti hadis tersebut dia kata dusta. Kalau salah satu syarat tu hilang, tak boleh kita kata ini hadis dusta, ini hadis penipu, ini hadis apa, tak boleh kita kata macam tu. Melainkan perawinya banyak melakukan kesalahan. Kalau kita tengok bila main salah satu syarat daripada mana yang tak ada, cuma kita kata hadis ini tidak sahih, dia tidak kuat saja. Bila ada 5 syarat itu, itulah hadis yang sahih. Dia nak beritahu apa maksud hadis yang sahih. Bila ada 5 syarat, kita kata dia ni sahih. Bila tak ada 5 syarat, dia jadi hadis yang bukan sahih. Itu saja. Ambil yang tu dulu. Nanti saat dia masuk pelan-pelan. Boleh nak? Datuk Fathul Bari kan. Nampak? Yang ketujuh. Hari ini Ustaz baca dengan apa? Apakah dapat dia kata dipastikan sanad yang paling sahih? Boleh tak kita kata sanad yang paling sahih sekali? Boleh kita pasti tak? Ustaz baca kat hamba senang. Pendapat yang terpilih dia kata, yang menyatakan bahawa sanad-sanad yang paling sahih itu tidak bisa dipastikan secara mutlak. Tidak bisa. Nampak tak? Sekali lagi dia kata, apakah dapat dipastikan ini sanad yang paling sahih sekali? Maka tuan kitab kata kat kitab, Ibn Salah kata, pendapat yang terpilih dia kata, menyatakan bahawa sanad-sanad yang paling sahih itu tidak bisa, tidak boleh dia kata dipastikan secara mutlaknya. Macam ni siar. Kerana dia kata adanya dia kata perbezaan. Ada perbezaan. Ada perbezaan dia kata tingkah dia kata kesahihannya yang bersandarkan pada syarat-syarat kesahihan. Ni semua kita kamai dia suruh baca dulu. Kita nak kata ini paling sahih sekali, tak boleh. Paling tak boleh dia kata. Mungkin saja dia kata menepati dia kata derajat sanad yang paling tinggi. Mungkin kita kata ini sanad yang paling tinggi, ini sanad paling rendah mungkin. Ini sanad ni bagus kita tahu. Nanti kita mengaji tentang sanad pula. Mungkin dia kata saja menepati derajat dia kata sanad yang paling tinggi dalam seluruh syarat-syarat kesahihan hadis. Yang penting dia kata adalah terikat dengan hukum ketetapan atas sanad. Ni pening sikit baca. Baca dulu. Kesian orang beli buku ni pasal tu tak baca. Sama-sama pula hari ni orang buat rakaman lagi dia pening. Apa mamak tu nak baca hari ni? Aku baca saya hantar buku hang dengar sudah. Nampak tak? Oleh sebab tu dia kata yang penting adalah dia kata terikat dia kata pada hukum ketetapan atas sanad. Bahawa dia kata sanadnya dia kata paling sahih. Paling sahih pada waktu yang sama dia kata sebagian imam hadis
pada waktu yang sama, sebahagian imam hadis mengatakan pendapatnya, dia kata mengenai sanad yang paling sahih. Setengah imam mengatakan, bagi saya sanad ni paling sahih sekali. Daripada Imam Malik, ini sanad yang paling sahih sekali. Nampak tak? Dia imam, dia tentukan. Kadang-kadang Imam Zahabi kata inilah hadis yang paling sahih sekali. Okey? Dia menentukan dengan ilmu dia. Okey. Maka setiap imam hadis dia kata akan mengangkat kedudukan sanad hadis yang menurutnya paling sahih. Setiap ulama hadis kata ini paling sahih. Ini paling sahih. Tapi kita tak akan dapat kesepakatan di kalangan ulama. Yang mengatakan ini yang paling sahih. Tapi di kalangan mereka kadang-kadang Imam Zahabi sebut macam ni, Imam Ibn Katsir ada cara macam ni, nampak tak? Contohnya macam masalah hadis bab tanda-tanda kiamat. Setiap ulama dia ada nas dia, dalil dia, hujah dia. Nas dia, hujah dan dalil dia. Okey? Nas, hujah, dalil. Yang baru ni kita mengaji berkenaan apa nama? Setengah ulama mengatakan kedatangan Imam Mahdi, hadis Imam Mahdi itu memang datang dengan hadis yang paling sahih sekali. Yang buat mai kat kita, yang cerita kat kita adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ini adalah paling sedap di sisiku. Mai ulama-ulama hadis yang lain pula kata hadis ini ada masalah dia. Ada masalah dia. Pasal dia kata kat situ Imam Mahdi Khalifatullah. Khalifatullah, dia wakil daripada Allah. Perkataan khalifah Allah, Khalifatullah tu, ulama hadis kata Khalifatullah tu itu tambahan hadis. Hadis tak sebut macam tu. Setengah ulama hadis mengatakan hadis ni sedap bagi aku. Jelas sangat-sangat. Dan sanad yang dibuat orang-orang ni adalah diyakini macam-macam. Tapi bagi Ibn Taymiyah mengatakan tidak. Hadis ini bagus, hadis ini okey, cuma hadis ini masalah ada satu je. Penambahan tadi, Khalifatullah. Imam Mahdi ini khalifah Allah. Bila dia kata khalifah Allah, adakah Allah Ta'ala bila sebut khalifah, Ibn Katsir dia kata khalifah maksud Ibn Katsir ni ikut tok guru dia. Semua orang kadang-kadang ambil macam apa nama? Imam Zahabi, Ibn Katsir, Ibn Qayyim, semua ni pendapat yang sama. Mereka ambil daripada tok guru mereka, siapa dia? Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah tok guru dia, anak murid siapa dia? Ibn Katsir, Imam Zahabi, Ibn Qayyim. Pasal tu kita tengok mereka ni berbeza dengan pendapat orang lain. Terutamanya kita mengaji bab tanda kiamat. Tapi mereka terang dengan cara elok. Dengan cara elok dia kata bila sebut Khalifatullah, Khalifah Allah ni maksud dia, Khalifatullah ni maksud dia, orang tu mati ganti khalifah ni, orang tu mati ganti khalifah ni, orang tu mati ganti khalifah ni, mati ganti ni, ganti. Adakah kita nak kata Imam Mahdi Khalifatullah? Adakah kita nak kata Allah mati ganti dia? Na'udzubillah. Nampak tak? Faham tak tu? Dia bawa tafsir macam tu. Okey? Pasal tu kita tengok setiap ulama akan buat mai mengatakan ni sanad yang paling bagus, dia nak kekalkan. Pasal tu kedudukan perbincangan tentang Imam Mahdi ini banyak hadis. Banyak hadis. Cuma kita nak tahu di kalangan ulama-ulama hadis yang buat mai ni, ulama hadis kata, Imam Ahmad kata inilah jalur jalur hadis yang paling bagus sekali, sanad yang paling bagus sekali ni. Inilah paling sahih. Ini. Dalam keadaan macam tu punya duk canggah macam-macam. Ada juga ulama yang kadang-kadang keliru mengatakan tentang Imam Mahdi ni, hadis dia kedudukan dia, sanad dia tak kuat sangat, ini semua simbol dongeng belaka. Dia terkeluar pula. Pasal tu masalah sanad hadis, tuan kitab ni kata, adakah dapat kita pastikan manakah sanad yang paling sahih sekali, sanad paling betul sekali? Jawapan di sini kita tidak bisa berbicara demikian, Dur. Tak bisa. Pasal setiap ulama hadis dia ada cara dia. Ulama hadis ni kata, inilah sanad aku yang paling sahih, inilah sanad aku paling sahih, pada masing-masing dengan bukan sanad dia. Jadi kita tak dapat nak tentukan. Pasal tu dia kata setiap imam hadis dia kata mengatakan sanad hadis yang menurutnya paling kuat. Setiap imam, inilah sanad aku, masing-masing. Beberapa pendapat mereka dia kata mengenai sanad yang paling sahih, antaranya ada kitab-kitab di bawah ni.
Kitab-kitab di bawah ni kita tengok ada mengatakan apa nama? Daripada Malik. Kan? Daripada Malik, daripada Nafi', daripada Ibnu Umar. Nampak tak? Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari di sisi dia, Imam Bukhari kata, aku paling suka sekali macam ni lah. Imam Malik daripada Nafi', daripada Ibnu Umar. Pasal tu yang ni memang terkenal kalau orang mengajar ilmu hadis. Imam Bukhari kata sanad yang paling tinggi, yang paling okey. Tengok Imam Malik cakap sambung dengan Nafi', sambung dengan Ibnu Umar. Itu cemerlang gemilang sampai tak terbilang-bilang. Itu bagi dia. Nampak, bagi dia. Lepas tu ada pula mengatakan contohnya riwayat daripada Abu Bakar Ibn Abi Shaybah. Ibn Abi Shaybah pula kata, yang paling sahih, yang paling tinggi di sisi aku, mesti Az-Zuhri ambil daripada Ali bin Husain, daripada bapa daripada Ali bin Husain, ambil pada bapa daripada Ali. Riwayat ni paling bagus sekali lah, daripada bagian bagus sekali. Pasal apa, wahai Bakar bin Shaybah? Pasal banyak benda Ali tahu daripada kecil. Kau depa ambil daripada Ali pula ambil daripada Ali, cucu dia ambil daripada dia, lepas tu dia seorang lagi Az-Zuhri ambil daripada cucu dia. Ini bagus. Syaibah kata ni paling bagus sekali. Pasal banyak benda, kadang-kadang ada benda di kalangan sahabat Nabi tersengap. Bila main tang Ali, macam mana tang masuk kepala ni? Bagi pendapat aku tak biasa tengok masuk kepala lebih daripada 3 kali. Yang aku tahu sekali je, ketegasan daripada Ali. Pasal tu Nabi SAW Nabi meletakkan, oi, siapa-siapa nak selesai masalah di Yaman, aku panggil yang menyelesaikan jadi qadi, yang boleh menyelesaikan masalah. Pi wahai Ali, hampi sana. Ali pi, masa ada ramai di kalangan sahabat Nabi pi, baru Ali pi. Kan baru ni kita ambil buku tu, kita kait dengan ni. Setiap ulama dia ada dia, kita terbahasa taksud sikit lah kan, dia ada cara dia. Setiap orang ulama hadis pun ada juga. Kadang-kadang kita ni yang suka Usaimin setengah orang. Suka Albani. Setiap orang. Apa pun itu silsilah Albani paling best sekali. Ini pula Syekh Fauzan, very nice, I like Syekh Fauzan. Pada setiap orang di kalangan ulama Mekah pun dia main macam juga. Bila duduk di Mekah kita kata Usaimin, Masya Allah, Usaimin pada tu. Bini pula Albani. Pada kan setiap orang dia ada. Pasal tu kita tak ada ketentuan. Yang paling penting dia ni boleh buat riwayat yang boleh cerita yang sahih. Okey. Yang paling penting sekali, setiap ulama hadis dia bercakap tentang setiap hadis tu ada sanad yang cemerlang, gemilang sampai tak terbilang-bilang. Itu okey. Okey. Yang penting kita tak mau satu hadis merepek mah. Buat mai hadis ni apa nak? Damratu Ibnu Habib. Nampak ada kita kata Damratu Ibnu Habib, tuan-tuan nak tahu tak sanad yang paling sahih sekali, tuan-tuan? Damratu Ibnu Habib dia adalah sahabat Nabi, tuan-tuan. Dia yang buat mula-mula Nabi pesan dekat dia, yang kata buat tahlil tu dia, tuan-tuan. Nabi kata kat dia, tuan-tuan. Nampak tak ceramah bangkit pun. Tuan-tuan, siapa kata tuan-tuan? Mampu untuk apa? Ustaz ni mengamuk ke apa macam tu? Sampai jadi tak ingat, tuan-tuan. Siapa kata tak betul hadis tu, tuan-tuan? Buat mai kat saya, tuan-tuan. Dia bergoncang macam tu, mampu. Saya duduk di India, tuan-tuan. Saya mengaji dengan Maulana Zakaria, tuan-tuan. Hak mengaji dengan siapa pun sekali. Betul hadis tu ada. Hadis dalam kitab Al-Marah pun cerita Damratu Ibnu Habib. Tapi ulama mengatakan Damratu Ibnu Habib ni dia bukan sahabat. Nak cerita berkenaan bab tahlil tu sanad wujud. Ulama kata mana sanad dia? Karpulan ni betul ni saya. Karpulan. Mana sanad dia? Setiap benda yang cakap ni mana sanad dia? Kita duk cakap masalah sanad hadis. Ulama hadis kata yang mana sanad yang paling baik sekali? Dalam masa yang sama masalah syariat mesti buat sanad. Cerita siapa Umar. Kita kata Damratu Ibnu Habib. Kita duk kata-kata, ya Allah, sepakat di kalangan ulama mengatakan Damratu Ibnu Habib ni dia tabi'in. Dia bukan sahabat. Bila dia cerita berkenaan dengan dekat kita bab tahlil,
So kita tanya, kalau dia tabi'in cerita, dengan siapa dia dengar sahabat? Kalau dia tabi'in cerita bab tahlil, sanad di situ dah tak betul dah. Dia mesti main sahabat. Dia popular. Biar tuan-tuan, biar ambil daripada sahabat Nabi Anas bin Malik, tuan-tuan. Anas pula kata, aku tak pernah tengok pun muka dia ni. Dr. Ibn Habib. Tengok ulama punya cek. Dia bertemu bunda, jumpa bunda, apa bunda, macam mana dia kata dia tengok mulut dia ni. Itu nama dia sanad. Ulama hadis begitu detail. Maka di situlah ulama mengatakan bermulanya dusta hang terhadap hadis aku. Hamba pendustahan tentang sahabat. Tuan-tuan, sahabat Nabi, tuan-tuan. Anas bin Malik, tuan-tuan. Bila dia tengok Nabi, tuan-tuan, dia tengok Nabi masuk ke bawah, tuan-tuan. Dia tengok Nabi duduk, tuan-tuan. Dia tengok Nabi duduk. Ni kuliah macam ni semua kuliah Syiah. Dia mangkit, dia berdiri kan. Ya Ali! Apa tu semua kuliah Syiah mampu aku. Nanti kita buat ni bulan apa nama? Muharram maksud dia. Allah, apa kalau pergi kuliah Najaf, Karbala, jadilah. Kalau malam-malam, ya Allah, hana Muhammadan. Dia ketak. Saya bilang tak nampak kaki aku. Allah Maha Kabira, ya Allah. Pasal tu di kalangan ulama-ulama hadis kata, ya Allah Tuhan, kadang-kadang kita boleh buat cerita atau Ustaz duk dengar, Ustaz pun tengok. Pasal tu aku tak suka duk buat live ni. Pasal peribadi, kita duk mengajar hadis ni demi kelompok. Duk tengok apa dengan geram, dengan tempat ni geram, nampak dengan warna yang menggeramkan aku, terus jadi ribut. Nampaklah, duk tengok dia kat belakang curtain, semua jadi orang satu macam dia mai. Allah, nampak tak contoh-contoh example, tak kata pun cerita je. Oleh sebab tu, ya Allah Tuhan, dia boleh cerita, tuan-tuan. Tuan-tuan, Anas bin Malik, tuan-tuan. Anas bin Malik, tuan-tuan, pergi di kubur, tuan-tuan. Bila Anas bin Malik sampai di kawasan perkuburan, tuan-tuan, Anas bin Malik tengok menangis tengok Nabi, tuan-tuan. Anas bin Malik lah berdiri bersama-sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi paling sedih sekali, tuan-tuan, bila anak dia Zainab, tuan-tuan. Anak Zainab yang paling disukai oleh Nabi, tuan-tuan. Bila Nabi kau berada kawasan kubur, tuan-tuan, Nabi menangis, tuan-tuan. Nabi berdiri, ya Allah, Nabi berdiri berdoa kepada anak dia Zainab, ya Allah. Nabi sayang sangat-sangat, Nabi tak sempat jumpa dengan Zainab. Sampailah, tuan-tuan, ya Allah, Nabi duduk menangis-nangis sampai Nabi terduduk di kosong kubur, tuan-tuan. Nabi duduk, kata Anas bin Malik. Daripada situlah Nabi panggil fulan, hai fulan, hai fulan, hai fulan. Daripada situlah Dr. Ibn Habib cerita, aku ambil daripada Anas bin Malik. Ulama kata hang pembohong, pendusta, hang Syiah, hang nak mampu. Oleh sebab tu, ya Allah, semua cerita ni bukan main daripada kita ni semua Syiah. Kita cuma main cerita dan Sahih Bukhari buat main. Betul Anas bin Malik kata, Anas bin Malik cerita, aku tengok Nabi sampai terduduk itu je. Tak lebih daripada tu. Tak lebih daripada tu. Dan dia tak duduk khatib, dia panggil, hai fulan, bila Tuhan main, hang jangan takut. Tak apalah, hang duduk di dalam. Hang pesan dekat dia, cuba hang duduk di atas, hang jangan takut, cuba hang duduk dalam tu. Hang jangan takut bila malaikat main, jangan takut. Duduk di belakang sosok hantu peluh tahan. Allah, kita duduk di atas, ya Allah. Ni semua hadis-hadis pasal tu ulama kata sanad dia mana. Kita kalau sembang dengan orang awam ni, kita tak boleh cakap masalah sanad pasal orang awam tak boleh faham. Apa yang main kuliah duk baca bab sanad dia pun apa pening. Duk pening mengantuk, dia terpaksa aku buat gila-gila dan dapat bangun. Aku terpaksa buat drama, itu pun Amir tak bagi aku berdiri. Betapa sakit jiwa aku hari ni, apa tahu. Dia tak benarkan selama aku berdiri hari ni. Ya Allah, ya Tuhan. Aku dah pakai cantik dah, ya Allah. Sampai labuh aku pakai. Baju aku ni pun tengok aku pakai. Tapi dia suruh aku duduk. Tak apalah Amir. Pasal dia Amir, kita ikut perintah kan. Minum yasan. Amin. Terima kasih Amin. Dia bagi ayam. Semua ni rasuah ke. Oleh sebab tu dia kata masalah sanad. Sanad ni kalau kita nak bincang, nak cakap banyak sangat-sangat. Kita kadang-kadang kita tanya satu-satu nas tu, macam orang awam susah nak tanya nas sanad mana. Kita cuma dengan orang awam kita kata hadis ni sahih ke dhaif cukup. Pasal nak tanya sanad dia tak tahu nak bagi jawapan.
Ni sanad ni hadis macam mana, ni mai kok mana, pada masing-masing ulama ada cara dia. Macam Imam Bukhari, ustaz kata dia paling suka sekali Imam Malik. Imam Malik ada ketegasan. Lagi satu Abdullah bin Umar ada ketegasan. Pasal dia suka sanad-sanad ni. Ibnu Umar, Nafi', Malik dia suka. Pada setengah ulama mengatakan silsilah tu Zahabiyah. Ini silsilah yang keemasan. Setiap ulama dia ada perbahasan dia. Okey? Ni bagi Imam Bukhari memang kebanyakan kita dengar macam ni. Tapi Ibnu Syaibah, tok guru kepada Imam Syafi'i pula berbeza. Imam Bukhari ra'i tok guru dia. Walaupun dia mengaji berbeza dengan tok guru dia. Okey, berbeza dengan tok guru dia. Tok guru dia kalau kita kalau kita mandi dah ambil wuduk dah, tersentuh kemaluan. Sentuh kemaluan. Bagi tok guru dia tak ada apa-apa. Dia kata, macam mana hang sentuh telinga hang terlenggok, macam tu juga sentuh. Dia juzuk daripada hang. Walaupun tok guru dengan anak murid, okey. Saling menghormati di antara satu sama lain. Dua-dua ada mempunyai jalur sanad yang cemerlang. Okey, tak apa. Kalau dua-dua ada nas, ada pegangan, kita jangan sekat orang. Jangan sekat orang. Macam tu juga dengan baru ni, tahun sudah, ramai orang tak puasa 6. Ustaz pun sengat, ustaz tak kata apa-apa. Bagi kami ustaz yang sikit ilmu, ustaz rasa bangga ada ustaz yang ustaz bangga dengan anak-anak muda sekarang ni, ustaz yang bila depa balik, depa ilmu yang depa mengaji, depa kupas, depa mengaji betul-betul, dan ustaz seronok dengan depa. Alhamdulillah. Nampak ilmu depa daripada main sampai depa cekap, bila kadang-kadang ustaz dapat ilmu daripada ustaz-ustaz ni semua. Kita dengar YouTube depa, ya Allah kita ulang balik. Pasal ustaz tak sempat nak jual karipap, nak jual tu, nak jual ni, tak sempat dia kesibukan tu. Tu ustaz berkata, Maidin, main satu masa ustaz nak duduk bila start Darul Mahabbah, aku nak tengok maktabah, aku balik, aku nak tulis lah balik. Macam dulu setiap bulan ustaz buat satu kitab Kutaibah. Setiap bulan. Masa dok mengaji master tu balik buatlah, ya Allah, dekat Baghdad dulu. Yang sempat buat balik dalam buku ustaz semua ada. Teringin bila mai dah alam ni, kesibukan duk cari ekonomi yang tu ni, tak sempat ustaz ulang kaji. Tak sempat ustaz ulang kaji. Tak sempat ustaz mana-mana ni. Pasal tu bila ustaz tengok keterangan ustaz alim, ustaz gembira. Sangat-sangat dengan dia macam tu, dengan cara dia baca, dia boleh olah, dia boleh rendangkan ayat dia. Ya, kadang-kadang orang yang ilmu pun tak sehebat macam dia. Kadang-kadang orang tu cuma duk mengajar saja. Dia tahu baca mengajar. Zaman sekarang ni ustaz-ustaz kena pasal masa terlalu pendek. Ustaz betul mengajar, tapi dalam masa yang sama tolong bagi anak murid tu buat balik sesuatu supaya anak murid boleh berlaku tindakan dan perubahan. Must be. Kena. Benda macam ni kita tengok ada pada seorang mufti. Mufti siapa dah? Dewan Syafi'i. Hampa kena jaga mufti ni. Masa mufti ni dia punya ada apa-apa special dia. Jaga dia. Jaga hati dia. Dia sentuh hati dia silap. Mampu hampa. Nampak tak dia kan? Dia hati dia duduk dalam dalam belian, dalam kaca. Jangan calarkan kaca tu. Bila calarkan kaca tu, agak sukar kedatangan dia. Ada faham contoh? Dia jiwa ulama dia. Nampak tak? Oleh sebab tu Allah bagi kelebihan. Daripada dulu sampai sekarang ustaz tengok, ramai tahu orang yang dengar ceramah ustaz alim, ramai orang tengok ada touching dia, ada sentuhan dia. Kelebihan dia bercakap saja, kadang-kadang dia cakap sikit je. Dengan satu ayat tu dia boleh bawa kefahaman, mudah kita faham. Mudah. Dia letak kita apa bagi kat dia, dia boleh dia ambil ayat tu, dia perendangkan dia perendang sampai kita terduduk. Dia boleh buat. Dia boleh buat. Pasal dia satu benda, dia duduk, dia baca. Allah bagi kat dia kelebihan. Dan dia ambil, dia tag, dia catat. Bila catat, dia catat tu, dia letak tak tu, dia memang simpan dah apa benda aku nak cakap, dia set dah. Dan dia banyak mendengar ceramah-ceramah orang-orang yang berjaya. Alhamdulillah. Walaupun kita tengok kalau ada ahli forum, Profesor Dr. Madaya daripada ilmu wahyu, Sahibus Samaha Timbalan Mufti, yang ni kan Sahibus Samaha Mufti Dewan Syafi'i. Dalam tiga ahli panel kita akan tengok ketonjolan ilmu, kita tengok keberkatan bercakap, touching. Bila balik boleh bawa sesuatu. Fadilatul Syekh, siapa dia? Ustaz Ali Hasan Al-Mubarak.
Dan yang tu Ustaz akui kat dia. Ustaz tengok itu ada kelebihan kat dia. Pasal tu dekat dia jangan bagi dia menyaga apa-apa. Jangan bagi apa mengarut. Kalau dia bagi menyaga memang ya Allah akan cemerlang. Dia tak boleh fokus sebab tu. Dia bagi dia kalau boleh memang Ustaz pun suka dia tumpu pada kelas dia. Ceramah dia akan kualiti. Kalau dia boleh duduk baca, kita tengok Allahu Akbar. Dia lebih hebat daripada orang lain. Orang lain kadang-kadang ada ilmu tapi dia cakap dia kupas. Orang dengar, orang tak tahu nak pergi ke mana. Dan dia tak boleh bawa anak murid untuk perubahan. Dia tak boleh bawa anak murid hidup dalam keadaan. Ada sentuh kadang-kadang dengar tak boleh buat apa. Orang tak boleh rasa apa-apa, balik tak tahu. Best. Ayo, karpulai nampak tak? Ini ada pada mufti apa, nampak tak? Satu Ustaz main sini keberkatan mufti apa tu. Ustaz kalau izinkan Allah Ta'ala nak pergi ziarah dia. Nampak tak? Pasal kita pun alhamdulillah Ustaz doa kat dia. Tuhan, kau jangan bagi hidup manusia mata satu di akhir zaman. Alhamdulillah kita nampak dah. Hari ini mulanya berlaku kecelikan, matanya agak sempurna. Jauhkan daripada fitnah Dajjal. Alhamdulillah. Nampak tak? Sambung. Ya Allah. Dah pukul 9 dah. Tak masuk apa tajuk nampak. Contohnya kita tengok sini. Ya Allah Tuhan. Kita tengok daripada Ibnu Ma'in. Kalau tengok Ibnu Ma'in, wahai Ibnu Ma'in. Ibnu Ma'in ni ulama hadis. Wahai Ibnu Ma'in. Riwayat daripada mana Ibnu Ma'in? Ibnu Ma'in kata aku paling bagus sekali Al-Qamah lah. Daripada Al-Qamah dia kata daripada Ibnu Ibrahim. Daripada Ibnu Ibrahim daripada Al-Qamah. Betul Al-Qamah pula ambil daripada Abdullah. Oh yang ni memanglah. Setiap orang di kalangan Ibnu Ma'in dia ambil depan ni. Dia ambil guru-guru macam ni. Dia kata inilah sanad yang paling cemerlang, gemilang sampai tak terbilang-bilang. Nampak tak? Mai pula ulama Ishaq bin Ruhai dan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal pula kata aku paling suka Az-Zuhri, tak nafikan. Az-Zuhri aku suka. Az-Zuhri ambil daripada Salim, daripada bapak dia. Salim an abihi kan. Oh yang tu hadis yang paling bagus sekali. Nampak tak? Mai pula daripada Ibnu Madini. Ibnu Madini siapa dia? Tok guru pada Imam Bukhari. Ibnu Madini pun kata juga, dia kata Ibnu Sirin paling bagus lah daripada Ubaidah. Ubaidah pula ambil daripada Ali paling bagus sekali. Setiap orang. Yang ni semua mengaji kat situ, ada maktabah kat situ, ada sanad. Oh punya berlambak ni sebahagian. Setiap ulama dia kata aku suka ni. Setiap orang ada dalil dan hujah. Dan kita tengok sebab apa? Ini bagi tak orang Ibnu Sirin ni macam ni. Badak Ibnu Sirin macam ni. Maka Imam Ahmad bin Hanbal paling suka sekali. Imam Ahmad bin Hanbal pula dia tak ngam dengan Ibnu Sirin pula. Setiap orang ada sirah-sirah. Kalau kita mengaji tentang ulama hadis, dia dengar kawan ni dia tak suka. Dia tak suka, tapi dia tak protes. Dia tak kata. Nampak tak? Di kalangan kita pun ada masing-masing. Ada masing-masing. Kadang-kadang kita mengaji pun ada juga. Ada mengatakan apa nama? Angkat takbir Allahu Akbar. Kita baca doa iftitah, tuan-tuan. Baca doa iftitah dulu. Ada mengatakan Allah, kita a'udzubillah ni kita kata mana? Kita angkat saja, kita kata a'udzubillahi samil alim mula-mula. Setengah pula kata tak, kita baca Fatihah. Kedua-dua tu betul belakang. Tak ada masalah. Kedua-dua tu betul. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri pun ada nas. Jalur dia pun ada cerita. Nampak tak? Mengatakan daripada awak angkat takbir tu ihram, kita kata a'udzubillahi samil alim, boleh kata. Ada mengatakan tak, macam nak baca Fatihah, a'udzubillah, bismillah dan Fatihah. Boleh. Jangan kita pegang macam tu. Nanti anak murid rasa pening. Nampak tak? Satu jalur hadis ulama kata dah, doa iftitah ni kena baca. Pasal dia permukaan muqaddimah yang mana malaikat akan mengaminkan setiap bacaan sembahyang dengan baca doa iftitah. Kalau tak boleh baca pada rakaat pertama, bawa rakaat yang kedua. Setengah dia tegas sangat. Sampai tak? Kita tak boleh pada anak murid baru nak main mengaji, baru nak main ni, dia rasa macam tak tahu dia ni kata dah aku pun panik kepala macam nak baca nak apa. Dia kata ini pula dia ni kata doa ni, doa iftitah ni baca waktu doa sunat. Malam kalau baca wajah tu wajah ladhi ni malam aku pun sakit kepala lah. Ustaz tu pula main. Seorang mamak pula kata Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Fatir. Aku pun pening apa Jibril, Mikail semua main. Kita tak boleh, orang awam ni dia bukan ni. Kadang-kadang bila kita bagi kuliah, kita tengok macam mana keadaan anak murid kita.
Adakah mereka ni memang kaki mutalaah? Bila kita cakap mereka faham tentang tajuk doa iftitah tu. Di mana tahap nak bawa doa iftitah tu? Kedudukan sanad hadis. Tengok orang dulu. Anak murid pula kita sibuk, balik kerja, kadang baju pun tak buka. Macam ni nak terang kat dia. Biar kita terang satu benda ilmu yang sedap. Bagi didik dia. Proses mendidik. Ilmu datang pun berperingkat-peringkat. Jangan berdebu macam tu kat dia. Tuan-tuan nak baca sembahyang malam, tuan-tuan. Allahumma rabba Jibril wa Mikail. Tengah duk bergaduh macam ni. Dewan Parlimen duk bergaduh. Baca doa ni. Nampak tak? Nabi sendiri baca. Tengah sahabat dia bergaduh. Betul, tak nafikan. Tapi kawan tu tak boleh faham lagi. Keadaan situasi macam ni, elok kita baca doa malam. Fi makanu fihi yakhtalifun. Depa tengah duk bergaduh, ya Allah. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina. Tolong tunjuk kat depa jalan lurus. Dua-dua duk bergaduh. Kami pun dah pening dah. Dulu kami ijtihad. Dulu masing-masing ijtihad. Ustaz ijtihad berbeza dengan Ustaz Alif ijtihad. Ijtihad tak apa dah. Lepas tu kita tengok masing-masing punya ijtihad. Nampak tak? Jadi dalam bab ni jangan. Kesian kita tengok anak murid kita. Kita main-main kuliah ni, kita tengok takat ala kadar cakap sudah. Kadang-kadang ya ustaz ni seronok cakap. Bila kita seronok cakap, tengok time. Bila lebih daripada 45 minit, otak tak boleh masuk dah. Dia set nak balik dah. Kita set duk cakap tak masuk dah. Bodoh punya ustaz. Oi, tak masuk dah. Tak masuk dah ustaz bodoh. Dia tak masuk dah. Pasal dia set nak balik. Hang tak apalah, hang tak ada apa ustaz. Dia nak balik sat. Dia nak tengok rumah dia sat. Sat ni dalam pukul 10, 11 dia nak rebah. Pagi nak bangun. Hang pun ustaz tak bangun malam. Dia bangun malam. Contoh. Nampak tak? Kita nak kena faham macam tu. Nampak tak? Kita tak boleh main suka. Kita tengok anak murid kita. Dia kata, pening lah aku. Okay? Oleh sebab tu kita kena tengok. Ilmu ni bukan semua. Kita mengaji ilmu ni pun besar kat apa ni. Tak nafikan sebab tu Ustaz kena buat sikit benda, bersembang banyak. Ada faham? Cakap masalah sanad saja ni. Ni sanad ni, apa tengok sanad apa? Tengok ada sanad tu. Kan di situ dia tulis sanad tinggi, sanad rendah. Ni kedua tinggi, rendah, yang tu jangan pergi lagi. Kita betul sikit lagi ada masalah. Kan? Tok Amir tengok tu macam nampak sahabat Amir ingat kat Allah kan. Dia kata kat sini Allah kitab sahih, dia kata yang paling, dia kata kitab sahih yang pertama kali disusun. Dia tulis kitab sahih yang pertama kali disusun. Boleh nak Datuk Fathul Bari boleh apa-apa jadi ke ustaz rujuk dengan ni. Berkatlah apa tengok. Ustaz tak tahu ustaz ni kalau ustaz tua macam mana tak tahu. Tapi tengok umur macam ni, kadang-kadang kita kan, Nabi suruh kita berkawan dengan orang soleh banyak. Hampa kena doa biar guru-guru hampa ada sifat soleh, ilmu berkat. Kesolehan kena ada. Kadang-kadang ada kawan kita yang soleh. Soleh. Nampak tak hampa duk main sini tengok Allahu Akbar sahib bersamaha. Nampak tak pangkat bapak-bapak kita yang ada ciri-ciri soleh. Mai awal, duduk, main pula bukan setakat duduk, buat main lagi, letak lagi mi pula. Bukan takat mi, dia bancuh ayak siap-siap, bancuh teh siap-siap, bancuh melo siap-siap, bancuh kopi siap-siap, letak susu tu, dia gedek, angkat, dia gedek, dia buka semua ni, bagi hampa main masuk. Tengok. Tahu tak ya Allah, bukan nak puji, nampak Nabi kata jangan nak puji sangat, saat ni kan orang berdosa, bukan sampai nak cerita, ada faham? Kadang-kadang kita mamai, kita kata, ya Allah, aku mai di sini, aku duduk dalam majlis yang ada orang soleh. Nabi kata, setiap majlis kita duduk dalam satu majlis tu, ada orang baik, orang soleh, biar dia wa'alhiqna bis-salihin, duduk dengan orang soleh. Kadang-kadang kita duduk dalam majlis ni, kita kata, adalah orang soleh. Tak kata kat orang, tak sembah orang, kutuk macam mana pun dia senyum, ya Allah, dia senyum, ya Allah. Dia tak kata kat orang. Nak kata tak ada, dia buat kerja dia tok tak. Saat ni dia tengok apakah, dia tengok semua dah balik, okey, apakah saat ni pergi tengok apa nama tingkat minyak tu, kalau dah makan dia sendiri, yang setengah orang makan buat donor, pelepas balik. Dia kata aku duduk lama, mampu aku nanti kena angkat, kena basuh. Apa dia faham? Mengaji praktik dia kurang. Tapi Masya Allah, nampak tak sahibus samaha kita. Nanti dia angkat dan tu yang ni. Bila ada orang macam ni, kita kata, ya Allah Tuhan, berkawan dengan orang soleh, tempiah tu dimai kat kita. Nampak tak? Berkawan dengan, hidup dengan kesolehan ni bagus. Jangan hidup penting diri tak bagus. Nampak tambah tempat macam ni.
Masing-masing mes saat ni vacuum giri. Bagi nampak bersih cantik, nak mengaji macam mana? Sudah takat ni. Jangan dia berbuat apa dah. Saat ni pergi tulis ayat ni, boleh ayat apa. Saat ni dini buat main, ya Allah. Jadi macam apa nama? Tak pusing. Nampak dah? Tak usah macam ni sudah. Banyak warna sangat-sangat Ustaz pening. Ustaz suka light colour ni. Banyak-banyak buat ni cantik-cantik. Dulu kan cantik. Ni dah cantik. Banyak cantik. Okey. Memang kita nampak light colour, lapang. Sudah, tempat mengaji ni jangan banyak-banyak. Macam ni sudah. Kadang ini beli tu, beli benda bermanfaat. Tak bermanfaat, jangan. Lah ni semua dah mencukupi dah. Yang tak cukup, duit dalam tabung yang tak cukup. Bubuh. Terus suruh beli apa dah tak mahu. Semua dah cantik dah elok kan. Yang dia perlu di sini, duit tabung hampa setiap bulan. Sehari sengit, sebulan 30 pun apa dah selamat dah. Kedekut contoh sambung. Seronok ya Allah. Bukan senang nak riwayatkan hadis kan. Maka dia kata kat sini, kitab sahih dia kata yang pertama kali disusun. Kitab dia kata kumpulan hadis yang berisi dia kata hanya hadis-hadis sahih. Kitab kumpulan hadis yang berisi hanya kitab kumpulan hadis yang berisi dalam tu hadis-hadis yang sahih dia kata, dan dia kata pertama kali disusun adalah Sahih Bukhari. Semua himpunan dalam tu hadis-hadis yang sahih. Nanti perbahasan nanti mai. Adakah semua dalam Bukhari itu sahih? Kemudian, yang pertama sekali ambil tajuk ni. Kitab yang paling sahih di atas muka bumi. Kita kena berpegang dengan dia selepas Al-Quran Karim. Apa dia kitab apa? Kitab Imam Bukhari. Kitab Imam Bukhari. Kitab itu paling sahih. Ambil itu dulu. Kemudian Sahih Muslim. Yang kedua masuk Sahih Muslim. Kita tengok Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, mereka ni dua-dua tok guru yang sama. Tok guru yang sama. Kalau Ustaz memang hari ni Ustaz teringin nak cerita berkenaan Sahih Bukhari. Buat ke ampala Ustaz tentang kehidupan Imam Bukhari. Bagus buku ni. Apa ringgit? Ustaz baca kat rumah Ustaz hari Jumaat kan. Dia baca dengan kitab 2-3 kitab mustalah, baca tentang dia. Kita kena tahu tentang Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Daud, Tirmizi, nampak tak? Baca ni boleh juga buku ni. Abdul Latif, tapi ada banyak dia punya kekeliruan dalam ni. Banyak ada Ustaz tengok yang tak ngam dengan ni. Tak ngam, tapi cerita dia, tapi buku ni dia tak pandai perendang. Ini rendang seronok. Kita baca-baca, ya Allah, pasal tak ramai ulama-ulama hadis mampu cerita tentang kedudukan imam-imam ni semua. Cerita yang menarik tak ramai. Dia buat satu cerita novel tak banyak. Tak banyak. Ustaz cari je kalau dapat cerita berkenaan ni. Imam Bukhari ke Muslim cerita yang ni. Kebanyakan cerita tulisan dia tak menarik. Tak menarik. Dan nak baca tak mau. Nak baca tak mau. Nak baca tak mau. Dia tulis tu terlalu hendon sangat-sangat. Mana hendon tu bi? Nama ada ke? Ada seorang hendon kat sini kan? Pasal tu kita ambil buku hendon. Pasal apa? Meraihkan dia. Tak boleh baca, tanya dia. Bisa apa dia? Boleh. Jadi buku ni pun hendon sebab dia lah. Akhirnya dia pula tak main. Imam Bukhari, Imam Muslim, tok guru yang sama. Tapi satu masa tok guru Imam Bukhari kata, mana pergi Imam Bukhari? Akhirnya masing-masing kata, Imam Bukhari buka kelas. Imam Bukhari buka kelas. Bila Imam Bukhari buka kelas mengajar, dia pelan-pelan, dia hormat, nampak tak? Dia benar, tapi dia tak ambil lah masa sama-sama serentak dengan tok guru dia dah. Okey, tak. Cuma dengar berita kata Imam Bukhari ada kelas. Imam Muslim walaupun duduk kawan, pergi dengar kata, ya Allah, seronoknya kalau aku mengaji dengan tok guru aku cakap ni, dia cakap. Tapi Bukhari, ya Allah, Bukhari bercakap dengan satu hadis tu, dia boleh buat sanad dengan kenyataan yang menyebabkan tertariknya Imam Muslim. Dia berkawan. Last sekali kawan tu jadi apa nama? Tok guru dia. Nampak tak? Banyak yang mana kadang-kadang Imam Bukhari tinggal hadis. Kadang-kadang ratusan hadis, ribu hadis yang ditinggal diambil oleh Imam Muslim. Kita dengar cerita nanti. Imam Muslim. Imam Muslim. Pasal tu kita tengok dia kata sahihaini, dua hadis. Kalau kita baca Bukhari Muslim, hadis itu dah sahih dah. Bukhari Muslim, hadis itu dah sahih dah. Kedua kitab sahih tersebut dia kata termasuk kitab yang paling sahih setelah Al-Quran Karim. Kalau kita tak boleh terima Bukhari dan Muslim, dengan arti kata keluar kita daripada Islam. Pasal tu kita tak boleh terima Syiah
Dan kita tak boleh terima totally. Walaupun satu juzuk pun tak boleh. 1% pun tak boleh. Tapi hormat bolehlah. Saya hormat menghormati. Tapi nak ambil kaedah dia, nak bagi ruang kat dia untuk dia mengajak di masjid surau atau di mana-mana. Tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Nampak tak? Satu masa kalau dia ceramah juga, kita akan keluar kata, Syiah. Jawapan dia, lembab apa ni? Lagi sekali. Syiah. Jawapan dia, Allahu Akbar. Kafir. Syiah bukan daripada kita. Kita tak boleh buat Syiah daripada kita. Tak boleh. Buat masa ni jangan. Dalam keadaan situasi dan kita tengok yang ada di tanah Arab cukup memadahi. Syiah bukan daripada kita. Dia bunuh saudara kita terang-tantang. Macam mana berlaku dekat dia bunuh dekat Lubnan. Orang Lubnan tak boleh lupa peristiwa Hebron. Seluruh orang Sunni dia bunuh termasuk ulama. Dan macam tu juga di Iran semua tu, nampak? Ustaz Masjid An-Nur, semua masjid. Ustaz duduk di bumi Syiah ni dengan sahabat-sahabat daripada Pakistan sampai ke Iraq. Kita tengok mazhab Imam Syiah Ja'fariyah. Cukup bagi kita. Cukup bagi kita, ya Allah. Terutamanya akhir-akhir dia bunuh macam mana. Syekh Maulud, seorang ulama Sunni, tak ada apa pun dia cakap. Qala Nabi tu je dia cakap dalam khutbah. Dia keluar duduk atas kereta, dia kena 60 peluru, ya Allah, Syiah bagi. Syekh ramai lah Syekh Subahi ramai. Dia tarik seorang syekh tengah duduk khutbah. Dia tarik di Imam di Azamiyah. Dia tarik, dia gunting, dia potong sampai lidah kawan tu tak ada. Sampai lidah tu tak ada kawan tu. Nampak tak? Dia kadang-kadang dia tarik seorang syekh, dia korek, dua biji mata ni keluar, dia cari orang, dia cari meleleh, 2 biji mata keluar. Ini perbuatan yang mana Yahudi terang-terang tak buat, Syiah buat. Kalau dia tahu ini isteri syekh, dia tengah mengandung, dia toreh, dia buat keluar anak tu. Ini semua telah dilakukan di Baghdad. Apalagi yang kita nak sakit-baki, kita nak kata dia. Jelas nyata. Tambah-tambah dia dulu, dia kata dia tak mengkafirkan sahabat. Ini atas mimbar khutbah. Bagi dia tidak ada Jumaat. Mana-mana orang yang buat Jumaat kianat. Pasal tu Syiah tidak ada Jumaat. Jumaat cuma khas bagi imam-imam tertentu saja. Jumaat tak ada. Bagi dia tak ada Jumaat. Tak sah buat Jumaat. Jadi kita nak buat mai kat pasal tu, puak-puak ni menafikan. Janganlah buat Jumaat. Kalau boleh hari Jumaat tu ganti pada Sabtu. Semua puak-puak ni merasuk dah. Pasal dia tahu ada satu puak lagi. Dia bertanggungjawab sebagai penasihat agama sedangkan dia Syiah. Kita di Malaysia kena awas. Jangan bagi tapak. Jangan bagi sekolah. Jangan bagi ruang dalam televisyen atau radio untuk puak-puak ni. Susah kita. Yang mana ruang ni telah diberi oleh Indonesia. Lebih pada beratus sekolah Syiah ada di kawasan Indonesia. Indonesia ada dewan yang paling besar sekali yang boleh buat berkenaan hari Karbala, semua dia buat sendiri. Besar Indonesia. Dan kebanyakannya orang-orang kita kadang-kadang nak buat upacara Syiah. Dia tak boleh buat di Indonesia, dia tak boleh buat di Pilari di Thailand, di Bangkok, Perak Kanada. Tapi tahun ni kalau dia buat di sini, kita bangkit, faham tak? Kita ramai-ramai kena pastikan kita sayang bumi kita. Kita nak kerajaan baru ni mempertahankan jangan ada Syiah. Kita tak mau kerajaan baru bagi ruang untuk Syiah. Ada faham? Ada faham? Dan Ustaz sokong sangat-sangatlah. Ada benda yang Ustaz tak ngam walaupun dengan Dr. Mazhar. Ada benda-benda, ya kita manusia, tapi Ustaz menghormati ilmu dia. Pemikiran dia Ustaz lemah. Ada babak politik kadang-kadang Ustaz tak ngam dengan dia, nampak dah. Lebih baik Ustaz macam ni dia keluarkan. Tapi kenyataan dia Masya Allah. Semalam dia keluar. Satu kenyataan untuk sama-sama kita bangkit. Kita pergi buat laporan polis. Ada benar? Ramasami itu Ustaz puji 1000%. Ustaz sokong, ya Allah. Macam esok dia akan buat perhimpunan di mana? Di Masjid Encik Yusuf di Pulau Pinang kan? Ustaz sokong. Di sini nak buat Ustaz sokong. Dia suruh kita bangun. Kita kalau boleh hampa Dewan Syafi'i, wakil pada Dewan Syafi'i ramai-ramai. Hantar juga surat report polis mengatakan Dini memang pengganas, sah pengganas. Dah orang cek dia pengganas dah.
Pasal apa kita, ya Allah, Aisyah kadang-kadang di rumah dia ada buku, dia suka baca tentang gerakan-gerakan Islam. Kita cop ini perempuan ini. Kita cop seorang perempuan yang nak meletukkan badan. Bila hari pengundi, dia nak letukkan badan depan Cina. Kita cop orang ni semua kena tangkap. Belum ada apa-apa, kita cuma tuduh dia kena tangkap. Ini orang dah pasti 1% pengganas India di Sri Lanka. Dia salah seorang. Sepatutnya kita kena bangkit. Dr. Mazhar buat kenyataan semalam, Ustaz, menggembirakan aku. Hari ini kita duduk di satu kerajaan yang bebas bercakap. Jangan kita sekat orang cakap, bercakap. Macam mana lagu Rahimah Rahim kah? Bebas, bebas kan. Hari ini lagu tu kita laksanakan. Dan suruh kita bebas bercakap. Hari ini oleh sebab tu, ya Allah, Ustaz, ada benda Ustaz seronok dengan Dr. Mazhar ni. Alhamdulillah, nampak kita kena masalah ni kena serius sampai tengok di sini sudah. Daripada satu kuil ke satu sampai di sini semua dia suruh orang-orang dia beli kawasan sini. Kita jangan duduk nganga, walaupun dia duduk sini, dia mampu jaga kita di bawah asalkan kita bersama dengan dia. Asalkan bersama, dia sanggup. Orang dia memang kawasan sini. Tapi kita kena bersedia. Nampak tak? Mereka punya ni dah mula. Kita kena sayang agama kita, kita kena bersatu di kalangan kita, kena bersatu. Oleh sebab tu Ustaz sokong kenyataan dia, memang Ustaz sokong sangat-sangat. Jadi oleh sebab tu masa tak mengizinkan, Amir pun daripada bersila tadi dia angkat satu kaki, dengan satu lagi kaki dia nak angkat pada. Kita pun faham keadaan situasi dia, kan Amir yang dihormati, dia wakil bagi kerajaan baru kan. Dan wakil bagi kerajaan kapal karang tu kan. Cerita kapal karang Ustaz Alim aku tak dapat dilupakan kan. Oleh sebab tu insya-Allah nanti kita sambung, tak tanda kat sini tambah. Ambil set pencil. You have the pencil or not? Pencil. Posisi ambil set pencil. Tadi kan bila tanya kat depa tak tahu nak jawab, tak mana berhenti. So I know yang apa ada buku ni. Ni pensel Salim. Subhanallah, tengok Ustaz pensel dia tak boleh tulis. Allah, Ustaz Salim. Hang dapat dosa setiap malam aku kata kat hang. Benar, okey. Dewan Syafi'i. Okey. Terima kasih. Kita berhenti dekat sini dulu. Rakaman tak ada ni kan? Stok dah. Habis dah. Rakaman dah stok dah kan? Kita sudahi dengan tasbih subhanakallah syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum Ustaz baca doa, Ustaz nak ingin elankan 2-3 benda. Pertama, insya-Allah Ustaz akan buat korban. Ustaz akan buat korban di SIK, gabungan daripada semua ustaz, sunnah tak sunnah semualah, NGO. Kita akan buat di SIK, satu bahagian 650. Ustaz minta kalau boleh Dewan Syafi'i, kalau Dewan Syafi'i, attention please. Tengok Ustaz Amir. Dewan Syafi'i. Imam tu kalau Amir, dan kita minta kalau boleh semua join dengan Ustaz. Kita sekali buat di SIK. Satu bahagian 650 lembu, lepas tu kambing 900. Kalau boleh hampa tak boleh masuk dua-dua tu pun ambillah beras. Beras kita satu kampet RM200. 200 pula. RM20. RM20. Ustaz nak daripada Dewan Syafi'i ni seorang kutip kat depan beras. Kutip beras kat hampa nampak tak? Kutip kita pergi di SIK. Kita pergi di SIK turun, Ustaz akan turun kat sana. Selalunya Ustaz buka puasa, kali ni tak. Ustaz akan turun lepas Ustaz akan semayang raya di surau Ustaz. Dia dengan anak murid Ustaz di semayang raya. Lepas tu kami makan. Lepas tengah hari macam tu kot, dalam pukul 10 kami tolak daripada KL. Kami target sampai dekat distrik Maghrib. Sampai kat Maghrib ada makan malam sama dengan orang kampung. Keesokan hari tu kita makan pulut nyok dengan ikan kering. Sedap tau. Sedap kalau tak biasa peterai. Sedap nak mampu. Mengaku sudah. Ustaz tak pernah makan, sedap betul. Sedap, yang bergelak kat aku nampak, memang sedap. Kita makan pagi tu, lepas makan pagi kita duduk agihkan tugas. Muslimat mungkin bahagian Muslimat tengok dia buat apa, tengok hampa buat apa. Tengok tosel, tosel mana nak salin je makan. Oleh sebab tu tak apa. Dia berada terberhenti. Okey. Kalau dia bergerak kerana makan, dibenarkan. Okey. Kalau siapa-siapa main lambat buat main makanan, tak apa. Okey. Oleh sebab tu pagi tu kita ada program, kita akan bagi 2,000 orang fakir miskin. 2,000 orang fakir miskin. Apa bagilah kalau orang yang ada kereta sikit,
Kita ada kereta NGO akan masuk kampung-kampung. Pergi pada itu kita tahulah tugas kita, insya-Allah. Jadi siapa-siapa yang nak beli barang di luar, baru ni yang mai dekat ustaz siapa nama tu? Yang ferry tu. Syam, Datuk Syam, dia pandai tu urut. Ustaz, insya-Allah ustaz akan dia urutkan, dia buat fisabilillah, tapi kita tolong-tolong dia lah. Urut dia bagus, dia belajar, dia study. Kalau ada sakit-sakit apa, bagus dengan orang sunnah kita. So dia pakai minyak ni. Dia kata ni bagus. Dia bila minyak minyak apa ni? Minyak zaitun. Minyak zaitun. Minyak dia bagus untuk rambut. Dia bagus kalau kita nak urut ke, kalau masalah kulit, kalau kering ke apa, ni sangat bagus-bagus. Orang duk beli sampai 40, 35, di sini 20 je. Dengan botol cantik, dengan cantik, semua cantik. Kalau apa cantik, suka pakai cantik ni. RM20. Dia tak ada kedekut, nampak tak? Ni bagus sangat-sangat, nampak tak? Nanti kalau ni tengok supermarket tu, pergi beli semua bagi habis. Duit yang ada kat kampung tu memang duit untuk start tu. Okey? Okay, kan? Beli benda tu, okey, bila hampa keluar, bila hampa keluar, setiap orang daripada hampa ambil beg plastik free, kita tak charge RM2 dah. Beg plastik kita tak charge. Beg plastik free, setiap bungkusan tu isi 2 keropok. Kalau kedekut 1. Keropok 1 berapa? RM2.5, sorry, lupa harga. RM2.5. Beli 2. Kalau siapa ada anak, beli berapa anak? 4. Beli 4. Ustaz nak tengok pasal banyak, pasal Ustaz nak balik banyak. Ustaz nak tolong kepada sahabat kita, insya-Allah. Mana-mana yang Ustaz boleh tolong, Ustaz balik insya-Allah tempat Ustaz, okey? Jadi hampa kalau boleh tolonglah 2-3 bungkus tu bagi habis, boleh tak? Ustaz nak tengok keimanan hampa yang cemerlang, gemilang sampai tak terbilang-bilang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wa bihi nasta'in wa natawakkal alaih. Wa nusalli ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, nas'aluka wa nastaghitsu bika an tardha lana wa sabit lana ala al-islam wal iman. Tuhan kami, tetapkan iman, ampun dosa kami, ampun dosa mak bapak kami.